Kita sambung molecular statistical thermodynamics lah. Okey. Iaitu statistical thermodynamics yang uh, apa ni? Kita boleh tahu relationship antara thermodynamics dekat microscopic level dengan macroscopic level. Dia ada connection kan. Okey. So semalam kita dah go through untuk partition function yang Q tu kan. Okey, itu adalah partition function lah. So partition function tu penting untuk nanti calculate uh, internal energy, heat capacity, okay, Gibbs energy, entropy, okay, Helmholtz energy lah, okay. So dia punya main adalah partition function, okay. So in term of partition function ni, yang contribute to energies kalau macroscopic ni adalah biasanya movement of the molecules lah, okay. So partition function ni penting lah. Okay, so kita tengok dulu introduction on the movement of the partition function. Okay, so kalau tengok kat sini number of ways of molecule can move. Okay, so sama ada dia rotate, vibrate in space which is satu translations. Okay, translation ni dia bergerak movement along x y z lah, dia bergerak lurus lah. So dia akan bergerak lurus. And then untuk rotations, rotate lah. Okay, dia berpusing. Okay, vibrations, dia akan ni kan, vibrate lah. Okay, dia panggil, sebenarnya vibration ni dia ada stretch dengan bands kan. Dia boleh melurus, boleh apa ni, dia boleh stretch, dia akan apa ni, dia macam getah lah. Okay, kalau kita tarik, dia akan, kalau lepaskan dia akan kembali kepada asal lah. Dia stretch ataupun bends. Okay, kalau bends ni dia akan bergerak macam ni lah. Um, Bending lah. Okay, sebab molekul kan dia akan bending. Kalau kalau stretching, dia macam tu lah. Okay. Okay. So another one is electronic lah. Okay. So electronic ni depending on the uh, sama ada nanti kita akan tengok lah, sama ada dia jadi kosong ke, okey, dia akan jadi satu ke. Okey, nanti kita akan tengok. Okey, so total molecular partition function ya, kalau tengok kat sini, okey, uh, relationship between total molecular partition function, saya kat sini tulis Q total lah. Okey, so dia adalah corresponding to the individual energetic degree of freedom. Ni yang kita panggil. Okey, inilah individual ni. QT transactional, partition function untuk transactional, change function untuk rotational, vibrational dan elektronik. Okay. So kat sini kita assume that dia tak couple lah. Okay. Dia tak ada connection. Okay. So individual. Okay. So ini in term of total partition function. Nanti kalau kita nak calculate dq di beta kan. Ni yang kita nak kena dapatkan lah ni. Benda ni. Kita kena dapatkan. Sebab Q ni. Okay. So TRVE adalah E transactional, rotational, vibrational and electronic energetics. Okay. The contribution of energy sebenarnya daripada movement of this apa ni, molecules lah. Okay. So actually this one is dimensionless. Okay, dia tak ada unit Okay. Cuma kalau untuk you calculate internal energy, memang ada unit. Okay. So similarly also if you want to calculate the heat capacity, okay, dia ada unit lah. Okay. So based kepada kalau remember internal energy, okay, U negative delta ln Q delta B kan, okay. So ni akan ada N lah, number of mole, okay, Q kecil kan. So kita masukkan ni total yang ni total, Q total. Ni penting ni sebab kita nak calculate internal energy. Sama juga nanti kita nak calculate entropy kat. Kita kena dapatkan partition function untuk microscopic. Okey. Sebab dia ada
tengok yang saya kata dia tengah-tengah kan antara mikroskopik dengan makroskopik. Okey. So kalau masukkan, so QT, QR, QV, QE lah. So sebab sini long kan, so sama juga dia akan jadi tambah lah. Kalau awak ingat balik matematik kan. So dekat sini, masukkanlah ke sini. Tiap satu ni kan. So awak akan dapat yang ni, dapat yang ni, dapat yang ni. Yang ni adalah sama dengan, kalau secara general dia adalah delta Q divided by delta B kan. Ni sama dengan U lah. Okay. Sebab yang ni adalah transactional, so UT. UR, UV, UE. Okay. So macam mana kita nak dapatkan QT, QR, QV, QE dan UT, UR, UV, UE. Okay, sebab kita nak dapatkan total internal energy kan, bukannya untuk setiap satu movement tu je. Okay, kita akan dapatkan total, sama juga macam total energy lah daripada partition function kan, assemble, canonical assemble kan untuk repeating unit. Okay. Okay. So, kalau tengok kat situ, UT is a simply of the sum of contribution from each molecule energetic degree of freedom. Okay, partition function lah. Okay, yang ni. So, kalau tengok sini kan, illustrate the connection between the macroscopic, okay, dan juga microscopic. Okay, yang ni molecular energy levels, microscopic, internal energy lah. Ini thermodynamic lah. Thermodynamics. Yang ni thermodynamic. Thermokekeh. Okay, faham eh? So, kita tengok, okay, Nazah. Kita masuk keluar balik. Biasalah kalau kat rumah tu memang kadang lain tak elok kan. Saya pun kadang-kadang macam tu juga. Okay. Kita tengok translational partition function QT yang ni QT. Kita cari dulu QT macam mana dia punya equation. Sebab Q total sama dengan QT, QR, QV, QE lah. Kan? Kita kena cari ni. Kalau tak macam mana kita nak kira kan. Okay. So, Q translational maksudnya adalah dia adalah sum of all possible translational energy states lah. Semua yang sama ada X, Y ataupun Z kan. Okay. So, kita kena tengok dekat situ. Okay. So, kalau tengok dekat sini, okay, ini adalah general equation dia. Ini awak kena highlight. Okay, QT V divide by inverse B kuasa 3 lah. Saya panggil inverse B lah. Okay. So, inverse B ni adalah equation yang ni. Thermal wavelength ni. Okay, ni kita panggil thermal wavelength lah. Thermal wavelength. Inverse B ni. Okay. So, equation dia yang ni . Yang ni adalah 1 divided by KT kan. Okay, mass of the particle. 2 pi h, this one is a Planck constant. Planck constant. Okay. Itu Planck constant. Okay. So, kalau kita ada V ni, H, beta ni memang constant lah. Yang tengok mass of particle kita mesti akan ada, kita akan tahu mass of the particle tu. So, kita boleh calculate T lah. Okay. So, daripada QT ni, kita boleh calculate UT lah. Okay. Kita dapatkan UT dulu kan. Okay. So, macam mana dapatkan UT adalah base kepada partition function juga. Okay. So, kalau awak tengok kat sini. Kan? Okay. Delta N divided by QT, delta QT, delta B lah, constant volume. Okay. So, kena ingat ni definition thermal wavelength, volume, ni beta dan K Planck constant. Ni nanti saya akan kasih lah. Okay, kalau dalam test. Okay. So, kita rearrange lah equation ni. Okay, once we arrange, kalau daripada equation tadi kan, QT kan, yang ni kan, dan juga yang ni kan. Okay. QT sama dengan V divided by inverse V kuasa 3 kan. Masukkan dalam ni. Kita dapat lah ni.
Yang ni pun sama juga. Eh? Tu pun sama juga. Yang ni dah dalam in term of beta lah. Dah tukar inverse B ni. Thermal wavelength ni. Okay. So kalau kita rearrange, kan, kita rearrange, masukkan, kita akan dapat finally UT adalah dalam bentuk yang macam ni. Okay. Ni. Ni awak highlight. Nampak tak tu? Kan? 3/2 nRT. So PV sama dengan 3 nRT. Sama kan? Nampak tak dia punya relationship tu? Kan? Internal energy of translational partition function. It look very familiar. Okay? Monoatomic gas kan? NCVDT. Okay? 3/2 nRT. Kan? Okay? So, yang ni untuk CV lah. Okay? Untuk internal energy. So, lebih kurang sama kan? Sebab tu ada statistical mechanics ni, statistical thermodynamics ni, di tengah-tengah. Dia ada relationship lah. Dia ada. Sakit lah tekak. Dia ada connection lah between microscopic properties dengan microscopic punya properties. Okay. So sebenarnya kita consider as sebab dalam mikroskopi ni kita consider in detail. Okay, kinetic, potential, energy kan. So sebab tu dia sama. Okay. Tapi selalunya kalau kau tengok kat sini dia dalam keadaan ideal lah. Lebih kurang dalam keadaan ideal lah. Okay. Kita tengok example 3. Okay. What is translational partition function of argon? Okay. What is translational partition of the argon? 1 mole confined to volume 1 liter at 298 Kelvin lah. Okay. So kalau tengok kat sini kan, tengok kat sini. Okay. So untuk partition functions, of course we need a thermal wavelength lah. Okay, itu kena ingat lah. Okay, thermal wavelength. Sebab apa? QT sama dengan divided by V ni kita tahu. Yang ni 1 liter. Yang ni kita tak tahu. Okay. So V inverse V. Okay. Dash 2 pi M beta. Kan? Sama dengan H kuasa 2 buat 2 pi dt lah. Kan? Setengah. Okay. So kalau tengok kat sini M dia kasih. M dia kasih. K pun kasih. Kan? So just masukkan lah. H yang ni Planck constant 6.62 jarak 10 mengerti 24 joule second kan. M masukkan sini. K masukkan. Buat temperature. Okay. So kat sini awak akan dapat nanti 1.60 10 negatif 11 meter. Okay. Okay. So meter. Ada. Ha? Kita last kali kita pakai equation yang A square je lah kan? Yang mana? Yang ni lah last kali. Kenapa? Oh, bukan yang Planck constant tu. Planck constant. Planck constant Yang, ni. Yang ni. kita pakai equation tu lah kan? Yelah, yang tu je lah. Sorry, ni tak ada H kuasa 2, sorry. Okay. Ni tak ada. Kita pakai yang ni lah.
Sebab ni saya dah simplifikan. You nak guna ni pun boleh. Tak ada masalah. Beta ni lah. Beta ni. Ha. Eh? Kita guna yang H tu je lah, yang last tu. Ha, ya. Sebab beta ni pun memang you kena tukar kepada 1 divided by KT. Beta ni tak ada value kan. Beta ni 1 divided by KT kan. Okay. And then since unit kalau tengok sini meter kan. Okay. So volume kita tukar kepada ni lah. 1 liter kepada cubic meter lah. Eh? So QT. Okay. 3D tau. Yang ni maksudnya XYZ lah total. Sebab kalau awak ingat by definition dia total XYZ kan. Okay. So kalau kita convert V ni kepada liter, 1 liter lebih kurang 1000 cubic meter, 1000 liter lebih kurang 1 meter kubik lah. So 0.001 lah. Okay. Tak ni. Bawah ni. Bawah setiga. Awak akan dapat jawapan. Okay. 2.44. 29. Partition function tak ada unit. Sebab tu sini meter kubik, sini pun nanti sebab ni meter kan. Ni meter kubik, kubik meter. Okay. Okay. 2.44 darab 10 negatif 29. Okey. Okay. So ni ada dia punya solution. Okay, kat sini. Yang tu adalah translationals. Okay. Macam mana kita nak buat kan. Okay. So kita dah dapatkan equation untuk translation. Okay. Translational. Okay. Kita tengok pula rotation. Okay. Okay. Untuk rotations, dia sebenarnya kita boleh bagikan pada simetri dengan asimetri lah. Okay. Doktor, Ya. tadi soalan tadi tu berapa jawapannya doktor? Ni ada kat bawah ni. 2.44. 10 Okey. 29. Okay. 2.44. Nampak? Rotational ni sebenarnya dia boleh rotate ke mana-mana kan. Dia berapa kali rotate. Kalau molekul tu lagi panjang, dia lagi banyak lah rotate dia. Okay. Contohnya kalau kita compare antara NH3 kan ataupun CH4 compare dengan apa ni? NH3 kan dengan CH4 kan. So NH3. So rotation untuk CH4 ni sebenarnya lagi banyak sebab dia ada 4 kan. CH4 kan. Okey. Dia ada C attach kepada hidrogen sebanyak 4 kan. Tapi kalau untuk NH3 dia ada 3 je kan. So rotation dia sikit lah. Dia sama ada simetri ke tak simetri kan. Okey. And then kita tengok juga untuk monoatomic dengan monoatomic dan juga polyatomik lah. Okey. Okey. So dah Okey. So kalau awak tengok dekat sini, okey, rotational partition function untuk QR
For linear molecules, only linear molecules. Selalunya diatomic lah kalau tengok sini. Linear kan? Linear ke sini lah. QR sama dengan 1 divided by sigma beta HCB lah. So, ni adalah symmetry number. Kalau tak simetri, kalau tak asimetri lah, kita panggil asimetri. Value dia sama dengan 1. Kalau tak simetri. Yang ni simetri kan? Sama kan kiri kanan, simetri. Nanti dia ada value dah. B adalah moment inertia. Ni kita akan kasih. Ni awak boleh dapat information dari mana-mana sebenarnya. And then C is speed of light. Okay, beta ni tahu kan? Boltzmann constant. Okay. So, ini adalah equation dia. Okay, yang general. Untuk linear molecules diatomic. Kalau polyatomic, dia kita akan consider A, B, C lah. Kalau molekul tu panjang kan. Okay, A, B, C, D, E and so on. Okay, ini in case of diatomic. Okay, so ini adalah untuk QR. How about untuk UR lah? Okay, untuk internal energy. Okay, kalau untuk internal energy, kalau kita tengok kat sini, okay, UR kita masukkan lah. Untuk partition function equation sama juga. Sama macam translation ni. Awak just masukkan. Finally awak akan dapat nRT. Nampak? Sama kan? Macam thermodynamic yang awak belajar. Tapi yang ni kita mula daripada internal energy. Sebab apa internal energy? Sebab dia mikroskopik. Internal punya energy tu. Okay, berbanding you belajar thermo KK, you start daripada enthalpy. Kan? Gives energy. Itu dia makroskopik punya level. Okay, PV ke nRT tu makroskopik lah. Yang ni kita mula daripada internal. Sebab tu dekat thermo KK kita tak fokus dengan Helmholtz energy dan juga internal energy. Tahu tak? Okay. 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 So kita tengok symmetry number. Okay. Symmetry number ni berapa banyak dia boleh rotate sebenarnya. Okay. Dekat middle atom tu kan. Contohnya macam tadi CH4 kan. Middle atom dia macam NH3 kan. Middle atom dia adalah nitrogen. Okay. Ini dia kalau NH3 kan. NH3 punya. Okay, ini contoh NH3 lah. Okay. So, berapa kali dia boleh rotate? Yang ni yang central lah, central atom kan. Berapa kali dia rotate kat sini? Okay, untuk dapatkan berapa dia punya symmetry number kan. Kalau tengok kat sini, kalau NH3, okay, dia boleh rotate terbanyak 3 kali je. Okay, sekali dia bawa pergi sini, yang ni pergi ke sini lah, yang ni pergi ke sini kan. So head 1 dia akan dekat sini lah. Yang ni kat sini, ni kat sini kan. Kemudian yang ni rotate ke sini, ni rotate ke sini, ni rotate ke sini. So dia akan kat sini, kat sini, kat sini kan. So maksudnya berapa kali? 1, 2, 3 je lah. Dia 3 kali. So maksudnya symmetry number adalah sama dengan 3. Okay. Maksudnya kalau lagi besar dia punya molekul, lagi banyak lah dia rotate. Okay. Tapi yang tu tak simetri lah. Yang ni kita diatomic lah. Maksudnya kalau lagi tambah NH macam CH4 kan, dia lagi banyak lah dia punya rotate sebab ada 4 kan. Okay. Yang attach kepada central atom. Okay. Itu yang awak kena ingat. Okay. Just untuk asymmetry, sigma sama dengan 1 Okay. Sigma sama dengan 1. Simetri ni nanti kita calculate ni lah sigma ni. Okay. Sama dengan 3 lah. Kalau CH4. NH3. So kalau CH4 awak tengok kat situ dia ada 12. Okay. Sebab apa? Nampak tu dia ada 4 kan ni. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dia boleh rotate ke kiri kanan sini, pusing lagi, naik ke atas lagi, turun ke bawah lagi kan. Sampai 12. Okay. Okay. So symmetry number dia sama 12 lah kalau SH4. Okay, ni diatomic
linear. Okey. So kalau polyatomik ni maksudnya dia dalam molekul tu dia lebih daripada dua lah. Okey. Faham eh? So dia different, dia punya moment inertia tu. Okey, dia tak linear. Okey. Dia punya molekul tu. Okey. Sebab dia diatomik kan. Lepas tu dia tak simetri lagi. Kan? So kalau awak kat situ, daripada equation yang ni tadi, kan, yang ni untuk satu kan. Okey. So you just tambah je lah. Jadikan dia ada A, B dan juga C. Okey, moment inertia untuk atom A, atom B, atom C lah. Eh? So itu yang kita tambah. Kalau ada D, tambahlah lagi D. E. Okey. Okey. Faham eh? So ada yang diatomic dan juga polyatomik lah. Okay, moment dia punya symmetry number ada asimetrik dengan simetri. Okey, asimetrik sigma sama dengan 1. Okey, simetri berapa rotation yang dia akan dia akan rotate. Okey, ini explanation about the polyatomic sebab dia non-linear molecules. Okey, different in moment inertia. Okey. Okey, kita tengok example ni. Okey. Evaluate the rotational partition function. Okey. Okay. Partition function of the following species of molecule at 298 Kelvin. Okay. Okay. So OCS kan, B dia kasih, yang ni diatomic sebab dia kasih B je kan. Yang ni BA, BB, BC kan. Maksudnya ada 1, 2, 3. Dia dah kasih moment inertia dekat sini. Maksudnya yang ni poly lah. Yang ni poly. Yang ni diatomic lah. Diatomic. You can assume that high temperature expression is there. Well, okay. So since this one dia kasih B je, so linear lah, linear molecules. Okay. So dia ada single rotational constants lah. Okay. So kalau tengok kat sini sigma sama dengan 1 lah. Sebab yang ni tak simetri kalau awak tengok kat sini. Nampak tak ni? Sebab O, C, S. Perasan tak? Tak sama kan? Kalau awak tengah-tengah ni kan. Tak simetri kan? Yang ni ada S, yang ni O. So sigma sama dengan 1 lah. Kecuali kalau C, oh, yang ni simetri. Berapa rotation dia? Okay. 1, 2. 2 je. Okay. Faham eh? Faham eh? Yang ni. So yang ni sigma dia sama dengan 2 kalau simetri. Yang ni tak simetri. Sebab sini S, yang ni O. Okay. Okay. So kita base kepada equation sebelum ni. Okay. Untuk linear. Kan. QR sama dengan 1 divided by berapa? Sigma beta HC B. Okay, sama dengan beta ni 1 divided by KT kan? Okay. So awak rearrange lah. Since sigma sama dengan 1, beta sama dengan 1 divided by KT. Okay, you masukkan dalam ni. So dia akan jadi KT divided by HC B. B ada kan ni? Awak boleh masukkan. Okay. Kalau awak masukkan QR K berapa? Boltzmann constant 1.38 darab 10. Okay, negatif 23 Joule per Kelvin.
Temperature 298 lah. Right, bye. H. Apa tu? Planck constant. 6.626 darab 10 negatif 34 joule second. Okey. 3 darab 10 pasal 10 centimeter per second darab dengan B. Yang ni 1.48. Okey. Centimeter lah. So ni boleh cancel out. Joule second ni boleh cancel out. Cancel out. Cancel out. So awak boleh kira lah TR. Okey. Okey. Doktor, Ya. nilai K dengan nilai C tu fix kan? Ya. K kan ni. K kan Boltzmann constant. C ni kan speed of light. Okey, okey. H tu pun Planck H tu Planck constant. Okey. Uh, Untuk B, okey, ONCl. Okey, kita tengok ONCl ya. Okey, so yang ni adalah polyatomik lah. So kalau polyatomik, kita just gunakan equation untuk polyatomik lah. UR. Kan? Sini. 1 divide beta HC B A kan. 1 divide beta CB B. Okey.
So yang ni awak boleh beta ni lah 1/KT lah kan. Okay. So just keluarkan je lah. So kalau awak rearrange, you masukkan ni. Yang ni sigma sama dengan 1 juga So apa? Tak simetri. Tak simetri. Eh? Ni kecil Sorry. So just masukkan semua value ni. Fine. So you akan dapat QR. Okay. Okay. So ni jawapan bawah ni. QR 140 untuk A. 16,900 untuk B lah. Poli atomik kan. Partition function dia lagi tinggi. Okay. Senang Ni baru cari partition function. Baru nanti kita guna untuk internal energy dan juga untuk uh, total internal energy, heat capacity. Asal dia memang dari partition function lah. Okay. So untuk vibrationals, okay. Dia sebenarnya vibrationals dia bentuk harmonik lah. Kalau vibration kan dia macam bentuk macam wave kan. Okay. So dia sebenarnya characterized by quadratic potential lah. Okay. So kalau awak tengok kat sini, dia oscillate lah benda tu Okay. So kalau tengok dekat sini, okay, untuk vibrationals, the energy of a given level En is dependent on the quantum number lah. Okay. So nampak dia ada quantum number 0, 1, 2. Paling bawah 0 lah. Okay. Yang ni ada harmonic oscillator. Ni energy level. Macam you buat sebelum ni kan, ada energy level kan ni. So dia bergantung kepada quantum number lah. Okay. So ini kita panggil quadratic potential. Okay. So daripada En ni, okay. So kita boleh transfer ataupun kita boleh jadikan dia partition function lah. Okay, sebab ni regular energy level spacing provide simple expression for the vibrational partition function. So kita neglect 0 point energy level. 0 point energy level equal to 0 lah. Okay. So kita just masukkan, kita akan dapatnya. So awak kena highlight question yang ni. Okay. 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 So ini untuk partition function So kalau untuk internal energy, okay. Sebenarnya dia bergantung kepada temperature kalau vibrationals ni. Okey.
Kalau low temperature, bukan low temperature, silap. Okey, dia bergantung kepada condition KT dan juga SCV lah. So, kalau awak tengok kat sini, okey, betul lah, low temperature, sorry. Untuk low temperature, okey. So KT lower than HCV, okey. So kat sini insufficient thermal. So sebab nanti kalau low temperature, low temperature biasanya below than 1000, okey. So dia punya orang panggil identical behavior untuk molekul tu, dia lebih kepada transactional dengan rotation energy. Okey. Yang bila yang high temperature lah baru ada sekali ada expression of the vibrationals together with the rotational dan juga translational lah. Sebab tu kita boleh kena divide lower temperature dan juga high temperature. Okay. So kalau kat sini insufficient thermal energy to populate the first excited vibrational state to the appreciable end. This is orang panggil reasonable lah sebab low temperature kan. Low temperature biasanya vibrate ni dia tak nampak sangat lah kan. Okey, untuk internal energy ni. Tapi bila high temperature barulah dia vibration tu jadi laju lah kan. Okey. So sama juga UV. Okey, kita jadikan macam ni. Just rearrange equation ni untuk low temperature kita akan dapat equation yang ni lah. Okey, yang bawah ni. Ini kena highlight. Okey. In term of high temperature, okey. So kalau high temperature, okey. So KT more than HCV, the series of azimuth equal to 1. Okay, kita akan dapat equation yang ni lah. Ini identical kan, nRT. Okay. So sebenarnya kita boleh buat comparison kan. Dia increase with the temperature actually. Okay, so kalau awak tengok kat sini kan, below than 1000, yang ni lower temperature lah lebih kurang. So yang ni lebih kepada transactional and rotational energy, dia punya contribution of the energy. Okey, yang ni dia barulah termasuk yang vibrational lah. Okey. So maksudnya yang ni translational dengan rotational lebih visible lah berbanding vibrational. Okey. Yang ni barulah ada vibrational. Okey. So average energy increase linearly with the temperature. Okey. Okay, so kita tengok ni. At which temperature will be the vibrational partitions function of iodine? Okay, iodine gas V 208 cm negatif 1 lah. Okay, so kalau tengok kat sini. V greatest at 298 or 1000. Tapi kalau ikut comparison, definitely lah high temperature lagi greater kan. Okay, sebab vibrational kan. Dia akan lagi tinggi lah sebenarnya kalau ikut logik pun kan. Okey. Okey. So kalau kita guna equations yang tadi tu lah. Sebab still lagi below than 1000. Kalau awak tengok tadi kan dalam graf tu. 1000 ni below than 1000 lah. Below 1000 kita masih lagi guna equation yang ni lah. Masih lagi guna yang ni lah. Okay. Ini QV lah yang ni. Sorry. Yang ni. Kita nak cari partition function ni. Vibrational partition function. So kalau kita calculate, okay. Kita just masukkan je lah equation tu. EV sama dengan 1 divide 1 minus E kan negatif beta CV. Kita masukkan je lah. V kita ada beta sama dengan 1 divide by KT kan. H Planck constant. C ada, V kita ada. Okay. So daripada situ kita boleh dapat ni. Kita akan dapat
SE CV divided by QT lah. Ya. So untuk 298 Kelvin 8 just masukkan je lah. Tu tolak eksponen kan 6.626 darab 10 34 Joule. Divide by ada negatif 2.38 2%. Yang ni temperature lah. Okay. Yang kalau 298 masukkanlah 298. Okey. Kelvin dengan 1000 Kelvin. Boleh compare jawapan. QV 298 QV 1000 Kelvin. Tu boleh kira. Okey. Okey. So kita tengok elektronik pula. Okey. So kalau awak tengok kat sini, okey. Uh, kalau tengok kat sini, kalau tengok kat sini partial function greater lah 1000 kan, 1000 degree. Okey. So kalau base kepada uh, kalau ni lah jawapan 3.8 dengan 1.58. Kalau tengok kat sini nampak tu increase with the temperature lah. Okey. Variation temperature of iodine. Okey. So kalau dekat high temperature maksudnya vibration ni tu makin ni lah, makin panggil visible lah. Okey. Invisible. Okey. Alamak. Okey, so kita tengok elektronik. Okay, untuk elektronik, okey, kalau untuk elektronik
tengok dekat sini the energy level spacing are larger than KT. So maksudnya kalau dekat sini partition functions equal to the ground state, QE sama G naught. So internal energy sama dengan kosong lah sebab dia dekat ground state kan. Tapi untuk sistem yang energy level dia sama dengan KT, kalau kita calculate Boltzmann constant lah ni kalau sama kan. So kita kena calculate dia punya full partition function. So dia ada dua condition lah, sama juga macam vibrational kan, lower and high temperature. Yang ni sama ada energy level sama ataupun tak kan. So kalau dia tak sama, okay, kalau dia comparable, okay. So kalau tengok kat sini kita kena calculate base kepada degeneracy lah. Degeneracy nanti kita tengok nanti adalah table tu. Okay, dia berapa kali kan. Okay. Contohnya macam PX kan dia ada 3 kan, 1, 2, 3. Okay, degeneracy lah tu. Okay. So electronic partition function. And then UE kita guna equation yang ni lah. Okay. So contoh dia adalah example 6 ni. Kalau tengok kat sini, yang ni adalah level ni lah, quantum number. Kosong, ni 1, 2 dan juga 3. Kita ada degeneracy. Okay. 4 kali, 6 kali, 8 kali, 10 lah. Okay, and this is the energy. Kan? So what is the contribution of average energy from electronic degree of freedom? Okay. For V, vanadium at temperature 298 Kelvin. Okay. So untuk ini, okay, kalau awak tengok kita equations, okay, kita kena gunakan equation yang ni lah. Okay, summation of degeneracy times with exponent negative B HC E naught lah. Okay, E1 ni semua. Okay. So maksudnya secara general dia equation dia akan QE summation of GN, kalau matematik lah, GN B negatif beta HC E naught kan, EN lah. Faham eh? Dia macam yang sebelum ni, kalau awak ingat balik. Okay. So daripada situ kalau tengok kat sini, kalau perasan 4, 6, 8, 10 lah. Okay. So dekat situ nampak ni. Ni generasi dia. 4, 6, 8, 10. Yang energi yang dekat eksponen tu lah. So kalau tengok kat sini 4, sebab kat sini generasi dia 4, eksponen quantum number dia adalah kosong sebenarnya. Okay. Bila quantum number sama dengan kosong, eksponen kosong sama dengan 1 dia dapat 4 lah. Yang ni 6, 8, 10. Yang ni awak just masukkan je lah energi tu dekat atas ni. Okay. So you dapat expression untuk Q, QE. So untuk QE awak masukkan dekat delta Q, delta B. Untuk kita calculate UNT lah. Kan? Okay. UN pula UV lah. UE. Okay. So awak akan dapat expression dalam bentuk yang ni. Ini bila you dah differentiate. Okay. Okay. Yang bawah tu je lah doktor. Yang mana? Yang bawah ni? Ha. Ini awak masukkan je lah dalam equation kan di Q. Kalau awak differentiate 4 dapat berapa? Kosong kan? Dapat kosong betul, darah kosong. Okay, ni eksponen kan. Bila you differentiate, yang ni akan darab dengan ni kan? Betul. Ni darab dengan ni kan? Betul tak? Ini darab dengan ni kan? Betul lah ni. Inilah. So awak akan dapat value ni. Akan dapat value ni. Dia akan dapat value ni lah. Faham eh? Differentiate mana ni? Sebab you nak masukkan dalam ni nanti. Equation yang ni. Yang ni.
Yang ni. Ni awak kena differentiate kan. Okey. So, bila awak differentiate, awak akan dapat yang ni lah. Value dia. Ini sebelum differentiate. Bila you differentiate yang ni, awak differentiate ni. Sorry, ni sepatutnya QE lah. Delta QE lah sini. Okay, faham So, awak masukkan Faham. tadi. So, masukkan equation ni dalam equation yang ni. Ni. Yang ni. UE negative N NA divide QE delta QE divide by delta B. Yang ni value yang tak differentiate lah. Yang ni tak differentiate, yang ni differentiate tadi. So 1 dan 2. Okay. So awak masukkan lah. Yang ni adalah 1. Yang ni adalah 2. Okay. So awak masukkan. So kalau awak tengok kat sini, ni yang differentiate tadi. Okay. dq divide by yang ni lah. Yang ni. Yang ni Q lah. Yang bawah ni. Yang ni yang atas ni. So awak akan dapat UE N. N ni sama dengan NNA. Avogadro number darab dengan number of mole. Okay. So kita assume sebagai 1 mole lah ni vanadium. Okay. Kita assume 1 mole. Nampak ni. Okay. So kita akan dapat calculate lah. UE kita akan dapat 1.71 kJ per mole lah. Okay. Yang N tu tak ada value. N. Yang ni. Yang dekat sebelum ni convert pergi Joule. Yang ni. Betul. N kan sama dengan NA. Ni semalam saya dah explain dah. Ni number of mole. 1 mole. Kita assume 1 mole. Yang ni kan Avogadro number. Avogadro number. Awak masukkan lah dalam ni. Yang ni. Saya dah tukar dah ni. 6.62 kan. Ni. Nampak ni silap saja. Oh betul lah, betul. Tukar je lah. Avogadro number. Ni. Avogadro number ni. Slide sebelum ni saya dah explain. Ada sebelum ni. Okay. Yang ni kita assume 1 mole. Faham Faham betul. Okay. Sama juga untuk yang ni. Okay, yang ni sampai 6 level Okay, so kalau buat sama je lah. QE ni. Ni sampai 10 Yang ni sampai tak? The lowest 9 energy level gonna have what is the value of the potential of V when T equal to 298? Okay. 4, 6, 8, 10. Okay. Yang ni dibuat sampai sini je. Sebab yang ni lebih dominan lah. Okay, yang ni sampel daripada ni je lah. Dia 4 tu lagi dominan sebab yang lain ni dia tak dominan sebab tu. Tapi kalau awak nak calculate semua ni pun boleh juga. Tak ada masalah. Okay. Kalau soalan ni doktor, diorang bagi direct. Kita akan kasih contohnya calculate QT, QE, QV. Kemudian awak kena dapatkan total. Dan tadilah lepas awak dapat QE, QT, dapat QT kan? QV, QR, QE. Lepas awak calculate ni dapatkan Q total lah. Berapa? U total? U total lah. Tadi awak dah calculate semua kan? Ni U total. UT, UR, UV, UE. Dapatkan ni. Jadi awak akan dapat U total lah. Okay. Itu biasanya lah final, dia punya last. Okay. Calculate dia punya torsional energy, internal energy dan juga partition function kan.
Kemudian awak dapatkan. Ini saya summary kan. Nanti awak tengok equation tu. Oh, Eh? kira panjang lah doktor pengiraannya nih. Dia kira satu-satu lah. A, B, C, D lah. T, R, V, E. Okey. Tak adalah panjang mana pun. Dia tak panjang. Cuma awak masukkan je. Okey. Okey, ada soalan? Sebelum kita masuk ke capacity, kita rehat jap 10 minit. Pergi toilet jap. Okey, faham ni terus lah. Yang ni total soalnya kita akan dapatkan total lah. Hmm. Yang ni. Mana awal sekali. Mana saya? Ni. Nanti awak akan dapatkan yang total. Sebab kita kena dapatkan yang total. Inilah baru represent uh, thermodynamic tu. Ha, daripada makroskopik base kepada partition function kan. Unit by unit kan, repeating unit. Barulah kita dapat total internal energy. Dan sama dengan thermodynamic yang awak belajar tu. Okay. Okay, so kita rehat jap 10 minit. Nanti kita sambung heat capacity. Okay, kita mula balik 10.30. Okay, Assalamualaikum, kita sambung balik. Okay, untuk kita sambung untuk heat capacity lah. So kita dah saya dah explain macam mana untuk dapatkan partition function, okay, Q tu, dan juga internal energy. Okay, kita boleh gunakan Q ni untuk dan juga internal energy untuk calculate heat capacity lah. Okay, so yang penting adalah bila you dah calculate partition function, okay, partition functions mana ni? Partition function, total partition function. Yang ni lah. Dia dapat calculate QT, QR, QV, QE dan Q total. Okay. Awak juga boleh calculate U total lah. UT, UR, UV, UE lah. So untuk U total kita boleh summarikan in term of lebih simplify lah. Okay. Yang ni lah. Sebab UT you dapat kan transactional 3/2 NKT. Kemudian UR NKT. Okay. Dan yang ni adalah untuk UV dan sebab dia kosong untuk elektronik. Dia sama dengan kosong lah. Unless kalau dia comparable. Okay. KT dengan yang untuk elektronik tu kan. In term of apa ni? Dia punya electronic energy level tu comparable with the KT lah. Okay. So dia tak kosong. So kena tambah lagi lah. Tapi yang ni kita consider as kosong lah. Okay. So you dapat your total. So, ini adalah summary untuk partition function dan juga internal energy. So, daripada partition function, internal energy, kita boleh dapatkan equation untuk heat capacity. Tapi untuk constant volume so kita lebih banyak deal untuk constant volume sebab dia mikroskopik. Okay, faham Sebab kita pun calculate menggunakan internal energy. Okay. Okay. So macam mana kita dapatkan heat capacity? Okay, daripada equation heat capacity constant volume. Heat capacity adalah delta U delta T constant volume. Ini equation yang biasa kan, general equation. So kita boleh inilah, boleh rearrange in term of negative K beta 2 delta U dt lah. Okay. So kalau kita derivative with respect of temperature, kita akan dapat graph yang ni. Sebenarnya dia depend kepada dia kompleks lah kan. Dia akan increase, kemudian dia akan turun. Okey, dia punya heat capacity ni lah. Okey. Dekat lower temperature kan. Dia almost close to zero ni. Okey. So nampak different dia lah kat sini. Okey, at high temperature and also low temperature lah heat capacity. Okey. Okay, so kita tengok macam mana kita nak dapatkan translational heat capacity. Okay, daripada equations
CV equal to dCu over dt at constant volumes. Okay, kita dapat U translational kan. Okay, translationals. Okay, UT sama dengan 32 NKT ataupun 3/2 nRT. Okay, kita just masukkan dalam ni. UT dalam UT ni. So, you punya equation ni. Okay. So, kalau tengok kat sini, dia akan dapat dalam macam ni je lah. Just masukkan je lah UT ni dalam ni. Okay, 3 NKT. Okay. So, CV kita akan dapat ni lah. Sebab you differentiate in term of temperature kan. Okay, differentiate in term of temperature. So, kalau yang ni, UT, kalau awak differentiate DUT divided by DT, sebab ni in term of temperature kan, sama dengan 3/2 NK je lah. Sebab ni adalah orang panggil constant kan, T ni. Okay. So, bila you differentiate, ini bawa ke sini, NDT, differentiate temperature ni, sama dengan 1 lah. 3/2 NK je lah. So, bila you differentiate lah. So, kita akan dapat yang ni. Okay. So, dia tak ada temperature dependence lah dekat sini. Kalau awak tengok. Okay. Sebab temperature ni kita differentiate. So, it's just a constant. Okay, you kena ingat kat situ. Okay, ni question yang pertama lah. Kita tengok rotationals. Okay. Rotational pun sama. Kalau rotational, kita tengok sebelum ni ada linear dan non-linear kan. Okay. So, assuming that rotational energy spacing are small relative to KT. Okay, ni kalau small kan. So, just masukkan je lah. UR ni kan, untuk linear dan non-linear, you masukkan je lah dalam ni. Ataupun you differentiate lah, bukan masukkan lah. Kita differentiate UR ni. Sama juga, bila differentiate kat sini, dia jadi 3/2 NK. So, dia tak dependent, bukan depend kepada temperature. Okay. Okay. So, sama juga. Okay. Maksudnya, kalau dekat sini, dia bukan temperature dependence lah. It's just a simply constant lah. Okay. Sama nak ke memang CV is a constant kan. Okay. Okay. Kita tengok, kalau tengok kat sini, note that this expression are correct in the high temperature limit. Kalau tengok kat sini kan. Okay, kalau lowest temperature, insufficient thermal energy lah to provide for population of excited rotational energy. So, sama lah kan, sebab kalau low temperature rotational dia tak visible sangat. Okay, tapi bila high temperature rotational dia akan menjadi ni lah. Okay. Okay. Sekejap saya ada message ni pula. Okay, so untuk vibrationals, okay, samalah kita masukkan. Okay, kita masukkan dalam, kalau yang ni UV kan, kalau awak ingat balik UV yang ni lah, vibrationals. Vibrationals.
UV kan. Yang ni. Untuk lower temperature dan juga high temperature lah. Okey. Dua-dua awak boleh gunakan, masukkan dalam equations. Okey, kalau you substitute, awak akan dapat heat capacity lah yang ni. Okey. So kita boleh yang ni low temperature kan. Okey, kalau high temperature you masukkan yang high temperature lah. Okey, so kita boleh simplify. Okay. Sama juga vibrational sebenarnya, kalau awak tengok saya explain tadi, kalau ikut graph sebenarnya vibrational, the contribution of energy dekat-dekat high temperature lah sebenarnya. Okay, banding low temperature. Low temperature more translational and also rotational lah. Okay. So yang ni kita simplify kan lah equation ni, in term of theta ni sebenarnya. Okay, kalau theta and k, yang ni lah. Okay. Okay. So kita just simplify kan ni tu. Ni jadi theta lah, theta v. Okay. Benda ni. Kita simplifykan theta. Okay. So untuk electronic heat capacity biasanya kita set sebagai kosong. Okay. Because of ground state. Okay. Tak ada contribution on the constant volume heat capacity lah. Okay. Except kalau excited state lah. Okay. Yang mana saya kata tadi comparable to KT ada generasi kan. 2, 4, 6 lah semua yang tadi tu. So kita kena masukkan dalam equation dalam ni lah. Equation heat capacity lah. Internal energy tu. Ya. So kalau awak ingat balik UE ni kan. Mana tadi? Kalau ada comparable kan. Kalau comparable, yang ni lah. Kan? Yang ni awak kena gunakan. Yang ni awak masukkan dalam ni. Yang ni awak masukkan dalam equation CV lah. Delta U over delta T. Okay? Tapi yang tadi kita assume at the non-generacy ataupun dekat ground state lah. Kan dalam excited state. Okay. So as a total, kalau awak tengok kat sini, CVT kan, CVR, CV plus kosong lah sebab tadi kita assume as electronic sebagai kosong. Okay, just rearrange awak akan dapat yang ni. So CV totals adalah untuk total thermodynamics tu lah, heat capacity. Okay. So kalau tengok dekat sini graf ni, sorry yang ni saya hide kan hari tu, tapi awak boleh tengok. Okay. So contribution kalau awak tengok kat sini kan, okay. Dekat lower temperature adalah translational motion. Kalau dekat sini contribution ni, nampak ni yellow ni kan, inilah. Okay. Lowest temperature. And then increase rotational lah contribute. Lepas tu ada sikit kan kat sini. Yang sini adalah green color kan. Green color vibrational lah. Nampak tu. Makin increase temperature, vibrational makin visible lah. Okay. So contribution is depending. Tapi memang make sense lah. Kan. Sebab bila temperature makin tinggi, dia makin bergerak lagi ni lah. Makin laju lah. Kan. It's possible. This is a prediction of the heat capacity of the gas lah. Untuk SCL. Sebenarnya dia punya trend sama je macam gas-gas yang lain juga. Okay? Faham So yang penting adalah equation yang ni. Kau dapatkan total dan CV yang lain. Daripada partition function. So partition function kita guna untuk dapatkan internal energy. Daripada internal energy kita boleh dapatkan heat capacity. Okay. Faham Kita nak masuk pula entropy. Entropy pun sama jugalah. Cuma equation dia lain lah. Okay. Entropy dalam microscopic level kan. Macam mana dia punya relationship with the partition function. Salah satu equation yang important adalah Sacco tetrode lah. Yang tu kita akan tengok macam mana kita nak gunakan equation yang tu. Okay. And then kita akan discuss other thermodynamic functions macam Helmholtz, enthalpy dan juga Gibbs energy. Gibbs energy memang, kalau Gibbs energy dalam thermodynamic memang yang penting lah. Betul tak? Kita nak tengok sama ada awak punya reaction tu spontaneous ke tak. Maksudnya boleh pergi ke tak kan secara natural kan. Sama juga dengan entropi. Entropi kena positif kan.
Gas energy kena. Okay. Okay. Faham eh? Tak saya sakit lah. Cuma dekat sini tak ada tutorial pula dekat untuk head capacity ni. Boleh ya kita sambung ni untuk entropi. Jam jam 12 kita rehat lah lunch. Macam semalam. Okay. So apa yang awak faham tentang entropi Siapa boleh faham? Entropi. Dah ambil temu KK? Solehin, Adrianis, Sukri, Amri. Ada doktor. Apa faham tentang entropi? Entropi bukan yang H tu eh? Pula. Kenapa entropi? Ni saya dah tulis dah S kat situ. Oh, ya. Apa awak faham tentang entropi Contohlah. Memanglah dia punya kalau you interpret degree of disorder kan dengan randomness kan. Macam bentuk solid, liquid, gas, bukan? Dia dia macam ni lah. Kalau awak nak convert daripada solid ke liquid kan dia lagi senang kan daripada liquid ke solid kan. Betul. Secara natural dia kan. Sebab yang liquid tu dia lagi random daripada solid kan. Betul tak? Betul. Uh, Partikelnya, movement. partikelnya. Sama juga kalau liquid ke gas. So sebab tu entropi kena positif. Kalau tak positif you kena tambah energi lah. Tambah energi. So costly lah benda tu. Okay, secara natural kena macam tu lah. So macam you letak bola dekat secara gravitational kan. Tak bola dekat dekat bukit secara natural dia akan turun ke atas kan daripada you tolak dari bawah naik ke atas kan. Macam tu lah. Okay. Yang kita faham lah benda tu entropi sama juga dalam makroskopik ni. Secara natural dia senang nak pergi ke tak kan. Okay. Okay. Okey, doktor. Selalunya kita uh, uh, kita evaluate in term of gives energy jugalah sama ada you punya reaction tu spontaneous ke tak. Sebab tu gives energy kena negatif. Okay. Bila negatif senanglah dia nak kalau reaction tu shift ke right side rather than reverse ke left side kan. Okay. So itu in term of macam ni nak faham tentang ni lah entropi lah, interpretation of degree of disorder ataupun randomness lah. Okay. So macam mana kita relationship antara Boltzmann formula ni dengan entropi kalau tengok S lah kat sini. Sebenarnya nanti kalau awak derive based kepada Boltzmann ni kan kita akan dapat finally equation dia sama je nanti. ds sama dengan delta Q reverse Q lah divide by T. Ini memang equation yang biasa kan. Kalau ikut termo ds ni kena besar kan. Kan? Sama je. Ni Q lah. Kan? Entropi tu kena positif. Okay. Tapi yang ini in term of weight lah. Okay. Dan juga Boltzmann constant entropi. Okay. The equation tu dalam makroskopik ni. Okay. Okay, macam mana kita nak dapatkan equation untuk entropi ni? Okay. So kalau tengok kat sini, kalau previous slide, kalau awak ingat total sum of the total energy kan, sum of the product level lah. Maksudnya setiap unit kan. Okay. So kalau awak differentiate ni, DE ni,
So dia akan ada dua kan. Kalau awak ingat UVVDU. Okey. Yang ni lah awak akan differentiate partial differentiate. Okey. Bukan partial differentiate, dia differentiate part by part Okey. So awak akan dapat benda ni. Okey, ni derivation So kalau tengok kat sini, since constant value dan energy level also constant, therefore second term must be zero lah. This one. So kita akan dapat yang ni lah. So just rearrange sebab tak ada work kan. Okay. And heat flow, DQ reversible heat exchange between system. Yang ni Q Q heat. Ini adalah heat, bukannya apa tu? Partition function. Sorry. Okay. Ini adalah Q. Heat flow. Okay. So finally kita akan dapat macam ni thermodynamic daripada derivation. Sama je. Yang mana awak belajar dekat thermokiki tu macam ni. Sama je. Okay. So kalau kita compare untuk last two equation. Okay. Kalau kita compare kan. Okay. Dan juga Boltzmann equation. So finally kita akan dapat equation yang ni lah. Ini dia punya derivation lah. Okay. Ni just derivation je lah. Saya just tunjukkan nanti yang final equation. Okay. So entropy untuk molecular system, okay, kita akan dapat based kepada ni relation of partition function and entropy. Kita boleh simplifykan lah. Yang ni W tadi kan. Kita simplifykan dalam bentuk number of mole. Number of mole. N lah. N sama dengan number of mole. Okay, tapi yang ni kita tak boleh guna lagi sebenarnya. Okay. So kita kena apa ni? Jadikan dia dalam bentuk kita panggil dia sebagai in term of partition function lah. Okay. So daripada sini kalau kita tengok, okay, kita akan dapat yang ni kita rearrange balik lah equation ni. Saya tak akan explain. So kita akan dapat yang ni. Ni final equation. Ni awak highlight. Okay. Yang ni. So ada U, Q kan. Q sama dengan ada kan. And Q lah. Partition function. Canonical partition function. U is internal energy. Okay. Ni awak kena highlight kan. And then kita boleh in general kita boleh simplifykan dalam bentuk yang ni. Okay. So yang ni nanti kita kalau Q kat sini delta divide by delta T kan KT ln kalau Q kecil kena letak N lah hujung ni. Ni. Kan. Yang ni canonical kan. Q besar kan. Yang ni Q kecil kena ada N. N yang ni adalah N and N. Equation. Yang ni pun awak kena highlight kan. Okay. Kenapa kita kena kalau Q kecil kita letak N depan atau? Ya. Sebab yang ni canonical function kan. Yang Q kecil tu adalah partition function. Q tu lah. Q yang QT, Q total tu kan. Betul. Kena darab dengan N lah. Yang ni yang besar. N darab dengan Q lah. Q besar tu Q total lah kan. Canonical partition function. Ni dekat ni. Hari tu. Janganlah awak terus gunakan Q besar. Mana awal lagi saya dah. Mana? Mana kat sini? Ni? Ni. 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 Kan? Okay. Barulah partition function. Yang Q besar tu canonical partition function. Total lah. Mana tadi? Okay. So daripada situ kita boleh simplifykan untuk ideal monoatomic gas. Nampak ni ideal sebab kita deal with the macroscopic kan. Okay. So UKT and then kita rearrange kita akan dapat equation yang ni. Ni biasa yang equation yang kita guna. Ni pentingnya equation yang ni. Yang ni awak highlight.
Yang ni yang form yang besar lah. Yang ni adalah format yang kita dah simplify kan. Compact form. Biasanya guna yang ni. Compact form. Ni awak ingat balik kan translationals. Okay. Translationals yang sebelum ni. Yang tu awak highlight kan. Kita tengok macam ni guna equation Sakutatrut ni. Sakutatrut ni. Okay. Sekejap eh. Determine the standard molar entropy of a neon under the standard thermodynamic condition. Conventional standard T equal to 298 Kelvin. Okay. And then VM. Okay, kalau sama dengan 24.4 liter lah. Ini dia punya volume. Okay. Okay. So kalau awak ingat balik kalau daripada equation of Sakutatrut tadi, okay, kalau awak refer balik, okay. Sama dengan per 2 kan, plus A tolak R dot ini lah. Okay. So kat sini kita boleh simplify per 2 4.75 R. Okay. So simplify kan lagi R. Okay. So kalau ni V sama dengan ni lah. Sama yang belakang tadi kan. Sebelum tu. H 2 pi MKT. Eh, 3/2 ni kuasa 3 lah. 3/2 lah jadi. So masukkan lah. Awak akan dapat jawapan S ni. Dapat jawapan S lah. Dapat jawapan ni lah. V3 lah. Okay, barulah awak boleh calculate S ni. Masukkan dalam ni. Baru dapat calculate S. So dapatkan V3 tu. V terbalik 3. Doktor, Hmm? saya bukan dekat slide nombor 97 tu panjang equationnya. Kenapa kita tak ambil 3/2 je? Kita ambil 5/2 punya equation. Boleh simplifykan lagi tak? Cuba guna equation yang 97 tu. Sama tak jawapan? Saya rasa akan sama. Saya rasa akan sama. Monoatomic kan? Yang ni monoatomic. Dia akan sama. Awak boleh guna juga equation yang ni.
Yang compact form tu kan? Betul-betul. Ha. Saya rasa jawapan akan sama. Okey. Saya rasa tak ada masalah. Boleh je guna equation yang 97 tu. Sebab yang ni monoatomic gas. Aku tak tahu. Okey. So kalau awak calculate ni nanti awak dapat 2.25. Buat translational kan. So kalau awak calculate S, awak masukkan just masukkan lah dalam question yang atas ni. Awak akan dapat 146 146 joule per mol. S. Nampak ni? Sebab tu makroskopik kita standard condition 24.4 liter. Ini memang under mikroskopik lah. Okay. Dapat Sekejap Okay. So awak akan dapat 2.25 dan juga 146 kilojoule lah. Okay. Yang solution 8 ni guna formula yang mana satu? Yang solution 8 ni guna formula yang mana satu? Dia sama je, awak boleh guna equation yang atas ni. Yang ni dah simplify saja. Okay. Cuba calculate guna Sakutatrut atas tu. Dia akan sama. Ya. Oh, itu dah simplify yang solution 8 ni. Yes. Tapi question dia yang ni lah. Ya. Ni. Question. Nanti yang ni kan, example 9 ni. Cuba buat yang guna yang ni. Guna ni. Compact form. Okay.
Okay, betul. Okey, kemudian entropi. Sekejap, eh. Okey. So, kita tengok balik entropi. Okey, kalau base kepada konvensional, untuk classical thermodynamics, kalau awak ingat balik, NR ln V2 dibuat by V1. Ingat tak equation ni? S final as initial. Okay. Untuk volume 2 kepada expansion lah. Okay. So itu delta S lah. So kalau awak tengok yang ni, kalau change in volume kan, yang ni change in temperature kan. Itu sama lah untuk either monoatomic gas. NCV ln P2 tu. Saya rasa tak mau KK chapter 3. Chapter 3 ke chapter 1? Itu awak ingat lah. Ni yang standard lah. Okay, delta S. S final minus S initial. Ya. Yeah? Yang ni kita panggil isochoric lah. Yang ni constant volume kan. Constant volume isochoric lah. Okay. Yang ni constant temperature isothermal. Ni V2 atau V1. Tapi yang ni kita lebih banyak guna constant volume. Thermo KK tu kita banyak guna constant pressure. Betul tak? Okay. Tu yang ni beza sikit. Sebab yang ni lebih kepada microscopic. Okay. Kita deal with the vibrational, sensational, dan juga apa ni, elektronik. Okay. So kalau yang thermo tu makroskopik kita nampak. Okay. Dia lebih kepada makroskopik punya level, pressure lah. Kita deal with the pressure. Okay. Dan juga temperature. Okay. Saya rasa macam yang thermo KK tu macam nampak lagi senang lah. Tak tahu lah. Sebenarnya sama je lah. Okay. So kalau tengok dekat sini, yang ni entropy lah. Okay. Yang ni solution ni dah ada. Okay. Determine the standard molar entropy for the HCl at 280 Kelvin. Okay. The ground state electronics. Level generasi is equal to 1 lah. Okay. V dia kasih, V3 dia kasih, V inverse V3 lah. K dia kasih. So kalau tengok kat situ kan, ni equation yang SM UM plus K log Q lah. Okay. Nampak ni jadikan N total kan. Okay, N total. So kalau ada benda ni, okay, maksudnya dia adalah QT QR UV QE lah. Yang ada benda ni kita panggil apa lah. Okay. Faham eh? So kita just masukkan, kita akan dapat ni lah 51.3 kan. Dan juga QT QV lah. Dan kita masukkan dalam ni. So finally kita boleh calculate lah. Kalau kita nak calculate QT, sebab QT ni kita kena cari kan. Ni awak kena calculate satu-satu lah. Refer balik slide yang sebelum ni. So kalau awak calculate, kita akan dapat ni lah. P, QV, QR, QV. Then baru yang masukkan dalam ni. Awak akan dapat. Sebab tu pentingnya partition function ni. Kalau tak tahu calculate partition function, tak boleh calculate total enthalpy, total entropy, total heat capacity. Itu semua awak tak boleh calculate lah. Dan total internal energy. Okay. Okay. Kita dah nak ambil lah. Ada lagi dalam 20 slide lah. Kita tengok ada thermodynamic properties lah. Okay, faham entropi? So saya nak highlight dekat sini equation yang penting lah. Partition function yang ni lah. QA ni kan. Okay. And then apa lagi ya?
Yang ni kena highlight lagi. Yang ni. Okey. Sebab yang ni akan relate dengan yang ni lah. Internal energy kan. Okey. Translational, QT. Ni semua saya dah divide. Rotational, QR. Dapatkan UT juga. Okay. Dapatkan UT. And then rotational, vibrationals yang ni lah. Okay. And then electronic. Okay. Electronic. Elektronik yang ni kalau dia punya energy level comparable lah. Okay, kalau tak kita just set QE sama dengan kosong untuk internal energy. Okay. Okay. So kita tengok ada thermodynamic properties. Kita dah tengok, kita dah bincang partition function, internal energy, heat capacity, entropy. Tiga. Ada thermodynamic properties kalau awak ingat Helmholtz, enthalpy dan juga Gibbs. Gibbs ni memang penting lah. Okay. Apa relationship dia between partition function dengan thermodynamics yang ni lah, heat capacity lah, enthalpy, Helmholtz dan juga G. Okay. Kalau awak ingat balik, simbol adalah H adalah enthalpy, A Helmholtz, Gibbs energy adalah G lah. So kita akan derive lah macam mana kita nak gunakan base kepada apa ni, dengan includekan dia punya partition function. Okay. Kalau awak ingat Helmholtz energy adalah A, dia macam enthalpy kan, A sama dengan mu minus Ts. Okay, kalau enthalpy yang ni H minus dengan Ts. Entropy H minus Ts. Okay. Yang ni beza dia kat sini je lah. G. Okay, H minus Ts. Okay, G. H minus Ts. Okay, A, U minus Ts. Gibbs energy H minus Ts. Beza dia kat sini je. Yang awak fokus sebelum ni yang ni kan. Tapi kalau menyebabkan microscopic, internal lah, internal energy. Okay, closed system also. Okay. So selalunya kita consider as a ideal gas lah. Okay. Okay. So ini adalah relationship antara enthalpy, Helmholtz energy dan juga Gibbs energy. Nampak ni? Okay. Ini beza dia kan. Okay. Okay. So kita nak tengok relationship between canonical partition function dengan thermodynamic quantities ni. Okay. Yang awak dah pernah belajar in term of microscopy kan. So kita mula dengan Helmholtz energy. Okay. So S kalau awak ingat balik ni kan, yang kita derive tu, kita masukkan ni lah, U divided by T plus K dalam Q, canonical partition function. Okay, ini kita boleh potong. Minus U sama dengan kosong lah. Kita akan dapat negatif lah. So kalau tengok kat situ dia sama macam, memang dia ideal gas lah. Okay. Okay. So kita tengok relationship Helmholtz energy dengan pressure. Kalau awak tengok kat sini with the constant temperature, okay, P sama dengan delta A divided by delta T. Okay, so kalau kita masukkan equation yang Helmholtz tadi, okay, dalam equation yang ni kita akan dapat pressure delta log Q divided by dt lah. Okay, kalau kita substitute. Okay. So since kalau awak ingat Q sama dengan Q divided by N kan. Okay, N. Okay, kalau kita masukkan dalam ni, kalau kita masukkan dalam ni, kita akan dapat final equation lah. So daripada situ kita akan dapat yang pressure. Nampak tak? Sebenarnya ini akan relate dengan you punya ideal gas ni. Macam mana awak boleh dapat PV sama dengan nRT. Okay. So kalau awak substitute, nampak tak? Yang ni kalau awak substitute dalam ni, kan rearrange balik, kita akan dapat equation ni. Okay.
So since Q ni sama dengan V sama dengan, ingat tak ni? Ni. Ni. Monoatomic gas. Kan? Cuba awak masukkan dalam ni. Kalau awak masukkan, finally awak akan dapat ni. NKT sama dengan nRT. Nampak tu? So PV sama dengan derivation of the ideal gas, equation of PV sama dengan sebenarnya daripada makroskopik lah. Okay, considering the translational vibrations and other movement of the apa tu molecules. Okay, sama kan, identical kan? Okay, so kita boleh derive ni ideal gas. Okay, so ini menunjukkan yang statistical mechanics ni, okay, dia ada connection antara mikroskopik dengan makroskopik. Okay, faham Okay, so ni yang saya katalah. We have derived the ideal gas law, purely theoretical perspective. Statistical mechanics has provided microscopic insight into the microscopic properties. Faham Sebab tu statistical mechanics ni dekat tengah-tengah. Okay, connection dia. Okay. Faham Helmholtz ni? Kita boleh derive. Sekejap saya toilet jap. Sejuk. Okay. Mari kita sambung sikit je lagi. So kita dah cover Helmholtz. Kemudian kita akan tengok enthalpy dan juga Gibbs energy lah. Okay. So kalau untuk enthalpy, okay, daripada expression kalau awak ingat balik H sama dengan U plus PV, kita dah ada apa U kan. Okay, U kita dah tahu. Okay, similarly also untuk pressure. Betul tak? Pressure yang sebelum ni lah untuk Helmholtz tu kan. Okay, kalau awak tengok Helmholtz V, okay, delta AV lah. Okay, kalau awak ingat balik yang ni. Ni expression of Helmholtz kan, delta A divided by delta T. So awak masukkan, kemudian expand equation ni, awak akan dapat expression ni. So bila yang ni Q ni canonical kan, ni kena ingat balik lah. Kena masukkan. Sama juga yang ni. Okay, kemudian differentiate. So bila differentiate, awak boleh calculate enthalpy lah. Okay. So apa-apa pun memang kena differentiate. Yang ni in term of V, constant temperature. Yang ni constant volumes. Okay, dua awak kena differentiate lah. Memang. So kalau awak differentiate sama macam ni nanti. Yang ni dV kan. Okay. So kalau awak differentiate lah. Okay, yang in term of constant temperature. Okay. So awak akan dapat yang tu lah kalau yang constant temperature. Yang constant volume, you tengok balik yang apa ni, internal energy lah. Okay, so enthalpy, the statistical perspective has shown that can relate enthalpy to microscopic molecular details through the partition function. Nampak ni, the partition function. Okay. When calculating enthalpy, sometimes easier to use combination of thermodynamic and statistical perspective. Okay, so memang ada connection lah. Okay, okay, last adalah Gibbs energy. Okay, kalau Gibbs energy, okay, sama juga, okay, by relationship of A plus PV. Okay, so yang ni kita nak tengok biasanya Gibbs energy sama ada you punya chemical reaction ni ada spontaneous atau mentah kan. Sebab apa? Kalau biasanya you punya graph kan macam ni kan. Okay, kalau dia negatif kan, yang ni equilibrium lah, positif. Okay, so spontaneous untuk ke equilibrium. Okay, kalau dari sini pun sama, nilai akan ke equilibrium. Tapi yang ni akan reversible lah. So tak boleh lah, kita nak yang negatif kan, untuk kita nak tengok dia punya reaction tu spontaneous ke tak. Okay, so G equal to A plus PV. So masukkan dalam ni. Okay, A kita dah tahu kan,
And then P pun kita tahu. So just masukkan. Dan kita akan dapat final equation lah. Applying the PV equal to nRT ataupun NKT, kita akan dapat final equation. Yang ni awak kena highlight kan. Finally yang ni lah. Sama ada yang ni ataupun yang ni lah. Dua ni. Kalau enthalpy yang ni. Yang ni. Okay. Faham ya? So sama juga. Okay, provide insight into the origin of the Gibbs energy. Relationship antara mikroskopik dengan makroskopik. Okay. Kita express in term of partition function lah. Okay. So Gibbs energy adalah proportional to negative long Q. Okay. Kalau increase partition function. Nampak ni. Okay. Partition function increase. Okay. So lower Gibbs energy lah. Faham ya? So lower Gibbs energy dia akan spontaneous. Okay. So kita tengok example 11 ni. Okay. Calculate the molar Gibbs energy of argon. Okay, at 298.15 Kelvin. Right. So kalau tengok dekat sini, okay, demonstration ideal gas behavior lah. Biasanya memang gas ideal. Sebab kalau tak ideal, dia takkan sama mikroskopik dengan makroskopik ni. Okay. So untuk calculate, kita tengok lagi equation yang sebelum ni adalah, kalau awak ingat, Gibbs energy kan. G naught lah, standard condition. Sebab 298 sama dengan N. Okay. So sama dengan negatif nRT divide N. Okay. Faham eh? So sama dengan negatif nRT non KT divide by P. Okay. Ini boleh kita boleh dapatkan kan ni. Mana nak dapatkan B terbalik tu. Okay. B terbalik ni adalah sama dengan B terbalik sama dengan H2 divide by 2 by MKT 3/2. Kan? So masukkan kira. So kat sini kalau awak kira, awak akan dapat 4. Okay. So kat sini apa lagi? N ni kita dah tukar lah sebab N sama dengan NA. Okay. R sama dengan NA. Okay. Sebab tu kita dapat ni. Dapat equation yang ni. Okay. So just masukkan semua. Kita akan dapat G naught. Kita akan dapat 3.9904. Betul lah. Okay. Okay. So dia punya key adalah partition function. Okay. Okay tak? Sini. Sebenarnya kita dah habis. Hari ni macam cepat.
Ada soalan tak? Any questions? Tak ada doktor. Okay Semua dalam slide saya tu ada dia punya solution kan? Yang tu awak boleh tengok. Okay. So sekejap, Okay. Untuk next chapter, saya akan provide software nanti awak install. Ada dua software, Cosmo dengan iCast lah. So tolong install. Kemudian untuk test hari ni, saya akan buka sistem dalam jam berapa? Tak, saya kena upload dulu soalan. Doktor, kalau test boleh lambatkan sikit ke doktor? Take home test kan? Sebab saya kerja malam ni doktor. Takut saya tak dapat Kerja? nanya. Siapa Betul. kerja? Siapa kerja? Siapa lagi kerja? Kalau tak saya set untuk besok lah. Saya set untuk besok. Kerja doktor. Esok kerja? Hari ni kerja. Hari ni kerja kan? Saya set untuk dari besok lah. Kan? Esok sampai lusa maksudnya. Esok sampai lusa. So nak test bila ni? Kita set. Kalau doktor bagi 2 hari pun boleh doktor. Bukan 2 hari. Saya nak sehari je. 2 hari susah. 2 hari. Nak 2 hari. Betul. Tempoh masanya tu 2 hari, jadi ada masalah bang. 2 hari pun okey doktor sebab hari ni pun ada test lain kau. Test apa hari ni? Temo KK. Betul ni. Esok. Asal. Oh, ini test 1 ke test 2 ni? Termo ni? Test 1. Oh, baru test 1? Salah. Lambatnya. Test 1. Kita punya satu testnya. Oh. Kalau macam tu, saya set hari Sabtu je lah. Sabtu ni. Boleh kan? Ataupun Jumaat. Sebab awak ada test kan? Sehari juga Take home 2 hari. juga. 2 hari. 1 hari. 1 hari kan? Ya. So awak ambil termo KK dulu. Barulah saya set untuk ni. Tapi kalau doktor kasih panjang tempoh masanya boleh juga doktor. Test tak boleh panjang lah. Itu assignment. Saya kasih sehari je. Tak ada 2 hari. Saya nak set sehari je. Yang sehari doktor. Ha? Sehari. Sehari. Awak nak hari apa? Itu je. Sebab hari ni awak ada termo KK kan kerja. Kalau 2 hari. Termo KK berapa hari? Ada berapa soalan doktor? 3 kot. Lebih kurang Test 3. cover chapter apa doktor? Hari tu saya dah kasih dah. 1 dan 2 lah. 1, 2 tu. Sekejap saya check. Sekejap off record.